Malam dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi rakan-rakan sekalian dalam FB Live hari ini. Dan saya ingin ucap terima kasih kepada rakan-rakan tuan-tuan dan puan saudara-saudara sekalian kerana melapangkan masa untuk bersama dengan saya pada malam ini. Dan kita ingin berkongsi beberapa pandangan dan pendapat serta perspektif mengenai perkembangan terbaru, yakni penolakan nasihat untuk mengadakan darurat yang disembahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kepada Buah Duli Yang Maha Mulia Seri Perdana Baginda Yang Tuan Agong. Dan mungkin saya bacakan apa yang disebut dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Dan ini antara lain yang dimaktubkan dalam kenyataan tersebut. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Adalah dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong As-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah berkenan memperhalusi permohonan yang telah dipersembahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Majlis Menghadap di Istana Abdul Aziz Kuantan, Pahang, Jumaat lalu. Permohonan tersebut ialah pelaksanaan Darurat Perkara 150 Pasal 1 dan pemasyhuran Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2020 di bawah Perkara 150 Pasal 2B Perlembagaan Persekutuan bagi memerangi ancaman wabak COVID-19 di negara ini. Setelah memperhalusi permohonan dan berbincang dengan Raja-Raja Melayu dan melihat situasi yang dihadapi oleh negara, Sultan Abdullah merasakan kerajaan sekarang telah berjaya menangani wabak ini dengan baik dan berkesan. Seri Paduka Baginda amat mempercayai keupayaan kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung gejala wabak COVID-19 ini dari terus merebak. Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan buat masa ini untuk Seri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat negara ini atau mana-mana bahagian negara Malaysia. Kendati pun begitu, Seri Paduka Baginda ingin mengingatkan ahli-ahli politik untuk memberhentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Sultan Abdullah turut berpendapat bahawa tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan sedia ada. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa belanjawan negara 2021 yang akan dibentangkan di sidang parlimen adalah amat penting kepada rakyat di dalam menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Justru peruntukan kewangan amat diperlukan oleh petugas Barisan Harapan bagi melancarkan tugas dan tanggungjawab mereka. Sesungguhnya Sultan Abdullah amat prihatin terhadap kegelisahan seluruh rakyat ekoran daripada kenaikan mendadak beberapa kluster baru dan kes positif harian COVID-19 di negara ini. Sultan Abdullah menzahirkan keyakinan bahawa dengan semangat perpaduan dan juang yang tinggi seperti yang telah pernah dipamerkan bersama, kita mampu sekali lagi berganding bahu memerangi gelombang ketiga penularan wabak ini. Sehubungan dengan itu, Seri Paduka Baginda menyeru seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan khususnya pemahaman politik mengenepikan segala perbezaan dan perbalahan untuk bersatu padu dan bersatu hati memainkan peranan masing-masing dalam membantu kerajaan dan pihak-pihak berkuasa membendung wabak COVID-19 demi keselamatan dan kesejahteraan negara yang kita cintai bersama ini.
Sultan Abdullah turut mengambil kesempatan ini mengajak seluruh rakyat untuk bersama Sri Paduka Baginda berdoa semoga wabak COVID-19 ini dapat dibantras dengan berkesan dan diakhiri dengan segera. Demikian beberapa highlight daripada kenyataan rasmi Istana Negara yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bidayara Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin. Jadi rakan-rakan meminta saya untuk menzahirkan penghargaan dan ucapan junjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, dan ucapan yang sama kepada Tuan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang bermesyuarat dengan Kebawah Duli Tuanku Yang Tuan Agong petang tadi. Mereka rakan-rakan ini mengatakan bahawa kita amat berasa sukacita dengan keputusan yang diambil oleh Yang Tuan Agong atas nasihat Raja-Raja Melayu yang lain. Ingin saya membuat sedikit nota. Ini kali pertama barangkali, bukan barangkali, memang kali pertama nasihat untuk mengisytiharkan darurat ditolak oleh Yang Tuan Agong. Seperti yang telah pun kita sebutkan sebelum ini, kita telah mengalami beberapa darurat sebelum ini dan kesemuanya tidak ditolak oleh Yang Tuan Agong, meskipun sebahagian daripada perisytiharan itu ada yang dipersoalkan sebagainya. Tetapi kita juga telah mengambil maklum bahawa pada tahun 1969 yang Di-Petang ketika itu menyoal mengapa perlu diisytiharkan darurat di seluruh negara, sedangkan yang bermasalah ketika itu selepas pilihan raya umum 1969 diisytiharkan seluruh negara, sedangkan yang bermasalah hanya di Kuala Lumpur sahaja. Ya. Jadi apa yang berlaku hari ini oleh Yang Tuan Agong ialah satu yang amat bersejarah dan semestinya kita menzahirkan rasa sukacita dengan menjunjung kasih yang setinggi-tingginya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ini membuktikan bahawa institusi Yang Tuan Agong khususnya dan institusi raja-raja amnya adalah merupakan suatu elemen ataupun mekanisme semak dan imbang yang berkesan, dan sebenarnya Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota ada juga buat kenyataan petang tadi ke arah yang sama, dan kita berasa sukacita dengan apa yang berlaku. Dan rata-rata kalau kita perhatikan memang rakyat tidak setuju dengan cadangan untuk mengadakan darurat ini, dan apa yang dikaji selidik oleh IDE, Institut Darul Ihsan sebagai contoh, mendapati bahawa lebih 77% saya rakyat menolak ataupun tidak setuju dengan darurat, dan ini satu petanda yang cukup baik, dan mungkin ini satu perkara yang barangkali membantu berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi malam ini kita akan membincangkan beberapa kesan ataupun apakah kesan daripada penolakan ini, dan pada saya secara peribadi ini ada satu kekuatan bagi saya, oleh kerana saya telah pun menghujah bahawa kuasa Yang Tuan Agong untuk mengisytihar darurat ini adalah satu yang bersifat budi bijak, tetapi boleh ditolak, ya. Dan saya sebut dalam buku saya ini dan dalam tesis PhD saya juga, bahawa Yang Tuan Agong atas semangat demokrasi dan semak dan imbang atau rule of law dan sebagainya boleh menolak. Dan waktu itu sebenarnya pendapat saya itu agak tidak popular, dan ramai yang barangkali mempertikai ataupun meragui kemampuan Yang Tuan Agong, dan hari ini ternyata ia adalah satu yang real.
Dan seperti yang saya katakan sebelum ini, kalau kita melihat kes Kalungnikkan pun sebenarnya mahkamah mengambil pendirian terbuka, ya, tidak mengatakan atau memutuskan bahawa tindakan ataupun keputusan ini boleh dilakukan ataupun perlu dilakukan secara nasihat atau sebaliknya. Jadi apa yang dipilih oleh Kebawadulian Tuan Agong hari ini ialah satu perkara yang saya akan memberikan dimensi baru kepada pelaksanaan kuasa di bawah 150 itu, dan satu perkara yang sangat baik dari segi demokrasi, oleh kerana ini menunjukkan bahawa raja kita bukan puppet, bukan rubber stamp, dan dia ada peranan dan ada nilai tambah yang tersendiri. Saya ingin juga menekankan bahawa kuasa darurat ataupun isu ataupun perkara ini tidak ada di United Kingdom. Jadi Malaysia tidak ada tempat untuk merujuk ataupun mencari presiden di mana nak mengambil panduan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah, yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang original, yang real. Jadi sekali lagi tahniah kepada Kebawadulian Tuanku oleh kerana mengambil satu pendekatan yang berani. Dan ini saya fikir satu sejarah dunia, ya, di mana seorang raja berbanggaan menunjukkan kepada dunia bahawa ia boleh berfungsi dengan baik selaras dengan kehendak demokrasi. Satu lagi isu yang barangkali saya ingin sebut juga ialah soal pesanan ataupun ingatan Kebawadulian Tuanku soal politicking, ya. Jadi saya ingin nak tengok dalam dictionary dan kamus kita apa yang disebut sebagai politicking. Yang saya jumpa di sini ialah engaging in political discussion ataupun activity. Jadi saya yakin Kebawadulian Tuanku merujuk pada sesuatu yang negatif lah, ya. Dan baginda menyebut soal disebut oleh istana soal mengganggu gugat kerajaan. Saya yakin kerajaan di sini bermaksud kepada maksud ataupun kerangka kerajaan keseluruhannya, bukan pentadbiran yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya. Sebab hari ini kita telah membaca beberapa kenyataan yang dikeluarkan selepas keputusan ataupun kenyataan istana tadi dikeluarkan, antaranya daripada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Amanah, yang dikatakan atau dilaporkan sebagai meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan secara terhormat. Itu terpulanglah untuk dibincangkan, tetapi apa yang perlu sekarang ni dibincang ialah apakah kesan daripada segala segi lah mengenai darurat ini, nasihat ini, sebab ini kali pertama, ya, secara jelas, secara rasmi suatu nasihat kerajaan ditolak, dan ini satu perkara yang penting oleh kerana sebelum ini apa yang berlaku ialah penolakan permintaan atau nasihat di peringkat negeri, ya. Sekarang ini nampaknya politik Malaysia sudah berubah, dan ini satu perkara yang barangkali perlu dikaji, khususnya selepas 2018, di mana tidak seperti dahulu politik di peringkat nasional, seperti pelantikan Perdana Menteri, pembubaran Dewan dan darurat, itu perkara yang boleh kata boleh dijangka, diduga, ya. Jadi sekarang ini dengan apa yang berlaku ini nampak bahawa apa yang dahulunya hanya berlaku di peringkat negeri boleh berlaku di peringkat pusat, termasuk undi tidak percaya, ya. Undi tak percaya telah pun berlaku di peringkat negeri tapi tak pernah berlaku di peringkat pusat. Jadi ini satu perkara yang barangkali boleh membuka ataupun menjadikan sistem politik kita lebih terbuka. Soal baik atau tidak baik itu soal yang barangkali boleh dibincangkan, dan saya rasa di sini ini soal yang harus ditentukan oleh para pemain, ya. Jadi kalau pemainnya tidak pandai menghargai kebebasan dan sebagainya, saya fikir itu soal yang lain lah. Tetapi
sebagai demokrasi, nampaknya kita telah mencapai suatu tahap yang baru, iaitu tahap yang lebih terbuka dan bukan lagi yang boleh kita katakan sebagai demokrasi terpimpin dan sebagainya. Dari segi perlembagaan tidak ada apa-apa, oleh kerana seperti yang saya katakan tadi, dari segi undang-undang memang kedudukannya suatu yang terbuka, yang open, ya. Jadi tidak ada satu pandangan yang mutlak, yang absolut mengatakan bahawa dia mesti jalankan secara nasihat. Walaupun sebelum ini orang menggunakan perkara 40 itu, 41 dan sebagainya, untuk mengatakan Yang Bertuan Agong mesti bertindak mengikut nasihat. Tetapi daripada apa yang telah pun kita perhatikan, ada dimensi-dimensi, ada sudut-sudut yang barangkali mereka yang berkata demikian tidak nampak ataupun tidak faham. Ya. Jadi mereka yang naif dari segi politik mungkin suka membawa pandangan sedemikian, tetapi kalau mereka yang faham dan sekarang ni jelas kelihatan, kalau nasihat itu datang daripada seorang yang kedudukannya belum pasti, ya, dan ini tidak sebut oleh perlembagaan. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai mereka yang prihatin kepada perlembagaan, harus juga memberikan ruang kepada keadaan di mana nasihat daripada kerajaan yang kukuh, yang tidak ada masalah dari segi mandat, mungkin incumbent ataupun mungkin agak kuat di pihak yang bertarung. Tetapi nasihat daripada sebuah kerajaan, seorang Perdana Menteri yang sokongan majoriti yang diragui, itu satu perkara yang lain, ya. Ataupun waktu dahulu lah, sebelum ini kita lihat kan kerajaan waktu itu menang pilihan raya dengan keadaan, dengan cara yang barangkali dipersoalkan, ya. Jadi itu pun satu perkara yang malangnya mahkamah tidak bersedia untuk ambil tahu, ya. Mahkamah sendiri menganggap bahawa kerajaan yang ada itu ya sah dan sebagainya, dan tidak ingin, tidak mahu go beyond that, ya, termasuk dalam soal perlembagaan ini pun dan soal darurat ini pun. Jadi sekarang ini apa yang berlaku ialah telah memberikan suatu sisi ataupun suatu perspektif yang berbeza. Dan saya fikir ini satu perkembangan yang menarik, dan kita sebagai rakyat juga harus menggunakan ini untuk memastikan bahawa arah ataupun hala tuju yang kita ambil selepas ini sesuatu yang menguntungkan. Apa gunanya kebebasan, apa gunanya keterbukaan kalau kenyataan ataupun keadaan itu tidak digunakan dengan baik dan menimbulkan kekeliruan, huru-hara dan juga barangkali kebingungan. Itu bukan satu yang kita hendak, ya. Dan kita harus mengingati bahawa demokrasi dan kebebasan tidak semestinya sinonim dengan kemakmuran dan peraturan ataupun kestabilan, ya. Banyak negara yang telah pun melalui atau mengalami kacau bilau dan juga huru-hara ataupun ketidaktentuan ekoran daripada keadaan seperti itu. Jadi kita harapkan Malaysia dapat memastikan bahawa kebebasan dan demokrasi itu tidak menjurus kepada sesuatu yang bersifat tidak menentu, ya. Jadi itu dari segi perlembagaan saya menganggap tidak ada kesan yang jelas. Cuma ada yang bertanya, apakah ini bermakna bahawa Perdana Menteri mesti meletakkan jawatan? Dari segi perlembagaan ini tidak ada petunjuk yang jelas, ya. Sebab ini bukan keadaan di mana satu bil ataupun satu undang-undang belanjawan sebagai contoh ditolak. Kalau itu berlaku, memang itu satu perkara yang boleh diambil sebagai suatu petanda bahawa kerajaan yang ada kehilangan majoriti dan harus meletakkan jawatan. Tetapi ini soal sebuah kerajaan yang nasihatnya ditolak oleh Yang Bertuan Agong, ya. Jadi apakah ini juga akan membawa ataupun menjurus kepada peletakan jawatan? Saya fikir ini satu persoalan yang terbuka juga, ya. Walaupun kita harus juga mengambil kira bahawa keadaan itu jadi sebegitu oleh kerana dia didahului oleh suatu senario politik yang tidak menentu. Oleh kerana 2 minggu sebelum ini
persoalan majoriti telah pun berbangkit apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan atau mendakwa bahawa beliau mempunyai majoriti yang bukan sahaja cukup tetapi melebihi cukup nampaknya, dan itu belum selesai lagi. Jadi selepas itu timbul soal darurat, ya, dan ahli politik setengahnya melihat bahawa langkah menasihatkan Yang Tuan Agong itu dilihat sebagai suatu cara ataupun emergency exit di pihak pentadbiran Muhyiddin untuk mempertahankan dirinya, khususnya dalam keadaan mereka perlu meluluskan belanjawan tahun hadapan, ya. Jadi ini senario ataupun keadaan situasi yang saya fikir tidak boleh dipisahkan daripada soalan tadi, ya. Seperti yang saya katakan tadi, dari segi undang-undang tidak ada petunjuk yang jelas mengenai perkara ini. Berbeza dengan kekalahan kerajaan dalam parlimen dalam meluluskan undang-undang dan sebagainya, ya. Jadi ini satu perkara yang menarik saya fikir. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, dia timbul oleh kerana masalah majoriti telah pun dipersoalkan, ya. Jadi apakah cadangan ataupun seruan daripada Presiden Amanah tadi sesuatu yang, ya, kuat dan sebagainya, dan kita tunggu apa yang berlaku selepas ini, sebab saya rasa public opinion sangat penting. Jadi walaupun saya katakan tadi ini kali pertama Yang Tuan Agong menolak nasihat berhubung dengan perkara 150 darurat ini, kita harus ingat bahawa ini satu perkara yang berlaku dalam zaman yang di mana kita ada ataupun kita boleh bergantung ataupun dibantu oleh komunikasi yang canggih seperti sekarang. Jadi zaman dahulu tahun 69, tahun 77, tahun 68, 64 dan sebagainya itu tidak ada. Yang ada hanya media ataupun komunikasi kerajaan yang sudah pasti semuanya memberikan laporan ataupun pandangan kerajaan. Jadi rakyat tidak ada ataupun tidak tahu apa yang berlaku. Jadi sekarang ini saya fikir kecanggihan teknologi dan komunikasi dengan sendirinya, walaupun mungkin ramai tak sedar bahawa dia telah merubah kedudukan ataupun cara perlembagaan ini beroperasi. Jadi kalau dahulu maklumat tidak dapat ataupun sukar untuk dikongsi, sekarang ini boleh katakan kita boleh berkongsi dengan siapa saja dan dia tidak lagi dikawal seperti dahulu, ya. Kalau live pun sebagai contohnya, boleh live sendiri macam sekarang. Ini bukan satu yang rasmi, ini satu yang bersifat pribadi sebenarnya. Tetapi inilah yang berlaku, dan ini yang saya fikir membantu ataupun menyekat ataupun menyukarkan konspirasi dan sebagainya yang berlaku dahulu, ya. Jadi satu lagi perkara, dan sebab itu walaupun mungkin ada yang melihat bahawa permintaan ataupun desakan letak jawatan tidak wajar, tetapi ini demokrasi, dan sekarang ini kita dibantu oleh multimedia, oleh media, oleh dunia komunikasi yang begitu canggih ini, ya. Dan tidak siapa yang boleh menolak. Dan saya katakan tadi soal politicking ini, kita mengambil kita akur dengan apa yang disebut oleh kenyataan oleh pihak istana tadi, melarang ataupun mengingatkan supaya tidak ada politik. Jadi politicking yang bagaimana? Kalau saya fikir politicking yang sah, yang mengizinkan proses perlembagaan ini berjalan dan berlaku, saya fikir ini bukan perkara yang salah, dan sebenarnya keseluruhan proses ini pun kita hendakkan supaya rakyat diperkasakan, dan sekarang ini nampaknya itu sudah berlaku. Jadi itu bukan politicking sebenarnya bahkan dia satu proses biasa pilihan raya yang di negara yang lain yang lebih advance, lebih maju demokrasinya tidak disekat. Jadi nampaknya kalau daripada sudut mereka yang melihat bahawa langkah untuk cuba mengisytiharkan darurat satu
jalan keluar ataupun satu taktik politik sudah gagal. Jadi dia terpaksa balik kepada permainan biasa, ya. Dan inilah saya fikir satu perkara yang penting, dan saya rasa semua tahu, dan dalam keadaan COVID-19 ini kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan ataupun membahayakan kita sendiri. Jadi dalam keadaan biasa sebagai contoh, apabila sudah berlaku seperti ini, saya rasa seruan untuk membubarkan Dewan atau pilihan raya itu adalah satu option yang terbuka. Tetapi dengan adanya COVID-19, dan kita telah lihat apa yang berlaku di Sabah baru-baru ini dalam pilihan raya negeri, ini bukan lagi satu option ataupun satu jalan yang popular lagi. Bahkan sudah disebut, nanti tak silap saya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib mencadangkan supaya batu sapi itu diberikan sebagai warisan, ya. Ini satu perkara yang menarik juga, ya. Jadi saya melihat dengan penolakan nasihat untuk darurat ini, maka proses biasa demokrasi akan ataupun boleh berjalan. Sebab seperti yang saya katakan sebelum ini, SOP-nya sudah jelas, ya, ini bahawa kalau ada seorang ahli parlimen mendakwa bahawa dia punya sokongan majoriti, maka the sitting prime minister harus melihat dirinya dalam cermin, dia ada atau tidak, ya. Jadi sekarang ini kita kena tengoklah ada atau tidak, sebab kita tak ada masa untuk menangguhkan lagi, sebab bajet ataupun belanjawan perlu dikemukakan, dan saya pun tidak pasti apa yang akan berlaku ataupun perlu dipanggil kepada Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang tadi ada saya terima mesej, tak tahu betul atau tidak, itu sudah dibatalkan. Jadi mana satu yang betul kita pun tak tahu. Ada yang mengatakan bahawa PM Perdana Menteri sekarang duduk di rumah berfikir tak jawatan, menteri berkumpul di rumah dia. Saya tak tahu, saya sendiri tak tahu. Ini saya sebut saja, jangan salahkan saya cuma menyebut saja apa yang saya terima, kan. Saya tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Cuma kalau dipanggil Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri pun atas sifat apa? Sebab bukan semua kerajaan negeri itu di bawah Perikatan Nasional. Jadi kita pun tidak jelas, ya. Kemudian datang cerita katakan dibatalkan. Jadi mana satu betul kita tak tahu. Memang keadaan agak apa nama ini, agak keliru sekarang ini tentang perkara itu. Tapi saya fikir rakyat tidak keliru. Kita masih lagi boleh dalam keadaan sekarang ni boleh menjalankan aktiviti seperti biasa dengan syarat ada penjarakan sosial dan sebagainya, tidak terlalu banyak keluar, dan kalau boleh jangan keluar kalau tak ada keperluan. Dan kita harus ingat kita masih ada negara dan kerajaan yang dipimpin di bawah Yang Tuan Agong, ya. Masih lagi, jangan kata tak ada kerajaan, tidak, ya. Sebab tu saya katakan tadi, kerajaan dalam konteks yang lebih besar itu masih ada. Pentadbiran atau kerajaan yang ada itu barangkali yang dalam keadaan terumbang ambing, itu sebenarnya sebahagian saja. Perkhidmatan Awam ada, termasuk anggota keselamatan, ya, masih ada lagi. Jadi yang nak diganti, yang nak keluar masuk ini yang bahagian politik itu saja, ya. Pentadbiran itu saja. Perkhidmatan Awam, yang termasuk keselamatan, raja-raja di peringkat negeri, Yang Tuan Agong peringkat pusat masih ada. Dan saya rasa media pun harus lebih bertanggungjawab lah untuk menerbitkan pangan yang bertanggungjawab. Sekarang ni ramai sangat pakar keluar, jadi macam-macam. Ada yang pelik pun ada, kan. Jadi ramai sangat yang mengambil peluang untuk jadi popular sekarang. Jadi media akan harus tahu lah. Jangan lupa subscribe, Ingat, subscribe,